Ini kita 20 sifat hati. 20 sifat hati, muka surat 6. Surat 6 baris yang ke-8 daripada bawah. Surat 6 baris ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bagi mengelakkan diri daripada sifat takabur, hendaklah yang pertama mengingatkan bahawa segala kelebihan dan nikmat yang dimilikinya seperti harta, pangkat, ilmu dan sebagainya, semuanya adalah dari kurniaan Allah, dan nikmatnya nikmat Allah yang wajib disyukuri, bukan untuk dimegahi. Bagi mengelakkan diri daripada sifat takabur, ini sifat mazmumah, sifat yang dicela pada syarak. Takabur ni sifat iblis, kita maklum. Takabur ni dosa besar, kita maklum. Takabur ini kita membesar diri dengan bahawa kita melihat diri kita ni lebih daripada orang yang lain. Ni membesar diri. Lebih kita dari segi ilmu ke, lebih kita dari segi amal ke, lebih kita dari segi harta benda ke daripada orang yang lain. Itu sifat takabur, sifat yang dosa besar. Yang mana orang yang bersifat dengan sifat takabur ni akan dibalas di hari akhirat, tempat yang paling berat sekali. Hak Tuhan kata, fabi'sa maswal mutakabbirin, sejahat-jahat oleh tempat ketetapan sekalian orang besar itu api neraka jahanam. Mana tempat kembali yang paling jahat, yang paling buruk adalah kepada orang-orang yang takabur, orang-orang yang membesarkan diri. Jadi macam mana kita nak mengelakkan diri daripada sifat takabur? Ini tunjuk jalan pula. Sifat takabur ini sifat manusia. Ialah dia dan ada kelebihan ni, dia mari timbul selalu dah lebih kita daripada orang lain. Ini memang sifat manusia. Kalau kita tak jaga molek, dia sifat takabur ke, sifat hasad ke, sifat riak ke, memang pasal manusia gitu. Cuba kita tengok budak-budak. Tak ada raja ke dia, tapi dia jadi sombong nak banding orang lain. Dia tengok sepupu sepapang dia lebih dia. Saing-saing dia, kawan dia lebih dia. Mari mana tu? Dia belajar mana tu? Itu sifat manusia. Sifat riak, menunjuk-nunjuk. Ialah budak-budak. Bila ada mainan baru, ada benda baru, maka timbul dia nak menunjuk-nunjuk kepada kawan dia. Siapa aja? Ini sifat manusia. Asal-asal dianya, orang duk tupu ke dia. Tiba-tiba boleh adik, orang duk cara dah ke dianya, orang duk kata adik. Kadang-kadang dia pun khianat. Kita kata apa tu? Deki. Dia deki dah tu, deki dah tu. Mari mana tu? Itu sifat manusia. Jadi kalau kita dak ngaji molek, macam mana kita nak mengelakkan daripada sifat ni? Sama juga kalau anak-anak kita pun sama juga. Kalau kita dah ajar ke dia, kalau kita dah ajar ke dia, kalau kita nampak dia ni ada barang baru, barang comel lebih dari orang lain, dia pun sombong dengan orang. Kita kena peringat lalu dah. Ataupun nak menunjuk ke orang, kita peringat lalu dah. Nunjuk kita buat benda, siang kawan tu nya pula pakat main lah.
Kalau tak ambil orang main, tak usah duduk tunjuk kat orang lah. Kalau dah tunjuk kat orang ni, orang nampak, kena main sama lah. Faham tak? Ni kita kena ajar daripada awal. Ni ilmu fardu ain belaka ni. Dia kalau sifat ni sudah jadi sebati, bersarang molek dah di hati, ni kena mujahadah beradang lah ni. Ni kena mujahadah beradang. Untuk menghilangkan sifat takabur. Ni kadang-kadang kalau latihan guru ni, dia tengok pelajar dia tu nampak meta sombong, dia tugas basuh jamban. Tu nak menghilangkan kesombongan tu lah. Lepas tu kalau kita berasa macam sombong je, kita masuk tandas mana masjid nampak tak apa bersih. Kita pergi sesenyap, kita pergi basuh. Kita pergi basuh tak masalah. Kita pergi basuh tandas, tak ada jadi hina kita. Tak ada hina. Tapi kita buat pergi basuh tandas tu nak menghilangkan kesombongan kita. Itu latihan kita. Faham tak? Kira mana? Tapi kalau kesombongan ni sifat kita pula mak ayah, kita pula tunjuk sifat sombong kepada anak-anak kita, itu siap. Kita ajar pula. Mu jangan buat komand daripada orang. Mu ingat molek tu mu anak siapa tu? Jangan buat komand mu anak siapa tu. Ayah mu siapa, mak mu siapa, tok nenek mu siapa tu. Hak kawan-kawan mu tu orang kampung biasa tu. Mu ni orang lebih, mu jangan buat komand gitu. Kita ajar pula sedang molek. Sedang molek. Dah kita keturunan mana? Orang kaya raya, tu orang kampung. Faham tak? Kita pula tunjuk contoh, kita ajar pula sifat takabur, atau habis cerita. Faham tak? Dia orang yang sifat sombong ni, dia nak timbul kasih kat orang tak ada. Ni orang sifat sombong. Dia tak boleh nak timbul kasih kat orang. Dia nak menghilangkan perasaan marah pun payah kalau dia orang sombong ni. Nak menghilang ni, nak datangkan sifat kasih kepada orang tak timbul, payah. Nak supaya jadi rendah diri, payah. Nak supaya hilang sifat marah, payah. Kita orang lebih. Demo orang mana ni marah bebek kurang ni? Ngamuk lalu kita, melenting lalulah kita sebab kita siapa? Dia siapa? Faham tak? Jadi kita nak meninggalkan sifat marah, payah. Kalau kita mengkali sifat sombong. Tengok. Kerana ada. Ada juga. Ada juga. Bukan kata orang beken tu sombong belaka. Bukan. Hak jenis beken. Mungkin keturunan beken ke pun. Nak kata ke mana lah. Tak sepertinya beken tu sombong. Tak kena bekennya sombong. Kalau kita bersifat dengan sombong, nak menghilangkan sifat deki payah. Payah. Dan kita akan lebih. Tiba-tiba orang komang tu boleh nikmat lebih banyak dari kita. Ada apa hati kita? Dan kita akan lebih kan? Tiba-tiba Tuhan beri nikmat kepada orang yang kita pandang rendah tu lebih banyak dari kita. Macam mana kita nak hilangkan sifat dengki kalau kita bersifat dengan sifat sombong? Mana? Tapi kalau kita rendah hati, kita tak ada sifat sombong. Kalau dia boleh nikmat lebih pun, itu bahagian dia. Tapi kalau kita orang lebih, anggapan kita, tiba-tiba orang hak rendah bagi pada anggapan kita tu, boleh nikmat lebih. Kita orang tinggi ni, orang bergaya, dia tu orang biasa je, tiba-tiba boleh jodoh yang baik-baik. Kita orang lebih-lebih ni, jodoh kita nampak hak komang-komang. Ni nak timbul deki. Sebab apa? Sebab mari daripada ni sifat sombong. Bila kita bersifat dengan sifat sombong, kita tak kuasa nak berlembah lembut pada masa beri nasihat. Kalau orang sombong, dia tak pandai. Dia tak pandai nak berlembah lembut ketika memberi nasihat. Dia kalau cakap mesti kena kasar, sebab dia orang sombong. Tapi kalau orang nak cakap dengan dia, cakap molek, mu siapa, aku siapa. Faham tak? Jadi di antara sifat sombong, tegar dengan kasar. Tapi kalau dia tegar, dia melenting. Tu alamat orang sombong. Tadi cakap molek-molek. Jadi dia orang boh, orang lebih. Dia kena cakap kasar-kasar.
Kena cakap. Kadang-kadang bentuk menghina orang. Tapi kalau demo nak cakap dengan kita, demo orang bawah, kena cakap molek. Cakap molek pun nak dengar orang. Faham tak? Ini mari daripada sifat takabur belaka. Sekarang ni macam mana nak mengelak sifat takabur? Dia datangkan 3 di sini. Yang pertama, mengingatkan bahawa, ingat di hati kita ni, bahawa segala kelebihan dan nikmat yang dimilikinya. Mana contoh kelebihan nikmat? Kelebihan dan nikmat ni contoh seperti harta banyak, dan pangkatnya tinggi, dan ilmunya banyak, dan sebagainya tu semuanya adalah dari kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari mana? Harta banyak mari mana? Rezeki daripada Allah. Boleh pangkat tinggi mari mana? Mari daripada Allah Ta'ala. Itu ujian besar pula. Tanggungjawab jadi besar, bila pangkat jadi besar. Bila tanggungjawab tu besar, panjanglah persoalan pada hari akhirat. Bukan pangkat besar ni nak berbangga. Pangkat besar ni tanggungjawab besar. Tapi kalaulah pangkat besar, tanggungjawab besar, boleh gunakan tanggungjawab dengan jalan sebenar, manfaatnya besar. Tapi kalau sebaliknya, beratlah persoalan di hari akhirat. Ilmu, kita kata ilmu banyak mari mana? Semua tu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmatnya nikmat Allah dengan hartanya, dengan pakatnya, dengan ilmu tu yang wajib disyukuri, bukan untuk dimegahi. Bukan untuk megah, untuk syukur. Sini sebut syukur je. Dia kurniaan Allah, nikmat daripada Allah, bukan hanya wajib disyukuri, bukan wajib kena sabar. Kita biasanya sabar ni hak ujian daripada Allah. Kalau hak nikmat ni tak ada sabar, syukur, dia kedua-dua ada belaka. Nikmat, syukur, gunakan pada jalan yang diredai. Sabar dengan bahawa sabar makna tahan dengan bahawa jangan guna nikmat pada jalan yang tidak diredai. Kena sabar. Bukan nikmat ni ujian lebih besar daripada hak susah tu. Hak susah tu ujian, tapi ujian nikmat lebih besar lagi daripada ujian kesusahan. Jadi kena sabar atas nikmat. Kita biasa sebut syukur je. Kemudian kesusahan tu pula bukan sabar, bukan kena syukur. Sebab apa kesusahan kena syukur kata? Sabar kena tahan kesusahan ni daripada Allah. Kalau sakit daripada Allah. Dah syukur kok mana? Ujian daripada Allah ni, dengan susah, dengan sakit ni, Tuhan nak kifaratkan dosa kita. Tuhan nak angkatkan darajat kita. Kita wajib bersyukur. Tapi kita biasa tak nampak tu. Kita nikmat, syukur. Kesusahan barulah kita timbul sabar. Dia nikmat, syukur dan sabar. Ujian balak pun syukur dan sabar. Syukur ni kita guna segala nikmat pada jalan yang diredai. Itu syukur. Syukur tu sunat. Kata Alhamdulillah tu sunat. Kalau Alhamdulillah tapi guna nikmat pada jalan yang tidak diredai, itu kufur nikmat orang panggil. Mulut Alhamdulillah, tapi kita guna nikmat pada jalan yang diredai, itu kufur nikmat. Alhamdulillah kita ni segar dah. Ada segar, guna gapo? Segar tu guna untuk gapo? Guna untuk belajar, untuk buat ibadat, itu syukur. Segar guna gapo? Guna joli, itu kufur nikmat orang panggil. Lama dah hari tu sakit ni, segar dah ni, nak pergi lepas angin semula, nak pergi joli misalnya. Dia biasa tak boleh ilmu jadi kedekut. Kita biasanya kedekut ni benda hok nampak hilang. Macam duit kat orang nampak hilang, tu timbul mudah kedekut tu. Ilmu beri kat orang, hilang ke ilmu kita.
Sayang pula. Kalau kita sayang ilmu, dah begini. Kalau kita sayang ke ilmu tu, beri kat orang. Sayang kita ilmu ni, benda mahal ni, benda molek ni, takkan kita nak tahu seorang. Kita beri kat orang retek. Sebab apa kita sayang benda ni, biar sama-sama tahu. Tu baru bagi sayang. Kita takut orang tu pandai retek. Takut dia pandai retek. Kalau dia pandai retek, kalau dia pandai retek, kemudian dia beramal retek, kita boleh pahala banyak pula. Hak dia pandai, kita boleh pahala. Hak dia beramal, kita boleh pahala. Hak kuih. Hak kuih. Ilmu wak kuih. Ya. Ilmu wak kuih. Tak mau kat orang. Sudahlah. Tu ada benda tu. Tu ilmu kita. Kita wak kuih nanti kan orang lain wak kuih retek kan. Sedap orang tak laku kat kita. Dia ada rahsia kita sendiri. Tu benda-benda hak kehidupan kita je. Tapi kalau kita pun tak ada rugi kitanya. Kalau tak ada rugi. Kalau ilmu agama tadi, ilmu agama contoh, kalau ilmu akidah contohnya dah, ilmu akidah kita cakap lah. Kalau ilmu akidah contoh dak nanti orang tanya. Kalau kita jumpa kawan kita selit sikit bab akidah, kena cakap gitu je pun. Kita ni kena ngaji tauhid molek. Semayang rajin, berjemaah rajin, bunyi puasa sunat pun rajin, ngaji Quran pun rajin, nampak, selawat istighfar rajin, giwat umrah pun rajin. Tapi kena ngaji akidah, takut salah pegang. Pegangan salah contohnya, kalau berpegang perkara jahat bukan datang dari Allah tu pegangan salah. Hak jahat daripada Allah juga. Nampak dia dah reti. Kita kena ajar dia molek. Faham tak? Gitu kalau cakap benda gini, normal saja kalau orang tak tahu. Normal saja akhir zaman. Hak ni bukan hak saya ngajar ni, saya tak pernah tanya siapa-siapa. Kita ajar umum gitu je. Yang saya dengar daripada orang hak belajar. Dia kata, Ustaz hak saya mengaji tu bab ketentuan jahat pun semua saya cakap dengan adik-beradik, semua pegang gitu berlaku Ustaz. Hak jahat bukan mari Tuhan. Cakap dengan kawan-kawan kerja, gitu belaka. Dia kata hak jahat bukan mari Tuhan. Dia kata hak adik-beradik, hak kawan kerja ni semua orang mayabang belaka. Dia kata bukan cakap dengan orang mayabang. Ni dengar hak orang ni, hak orang dia menyampai. Hak saya ngajarnya memang ada orang mai cerita, Ustaz lama ni saya pegang hak jahat bukan mari Tuhan. Itu biasalah dengar. Tapi saya dengar-dengar daripada orang hak boleh ilmu ni, dia cakap. Dia macam menyampaikan. Dia kata biasa je tadi. Memang gitu belaka. Jadi kita siapa ilmu, dia pun tahu salah berpegang gitu, kena bertaubat tu. Akidah kitanya rukun iman, baik jahat daripada qada dan qadar Allah tu. Dia pun faham ilmu tu. Dia pun berpegang dengan akidah tu, besar pahala dia. Pahala siapa kita ni walaupun kita mati dah sekalipun, selagi dia berpegang dengan akidah tu. Mari mana? Untung banyak mana tu. Hak kita cakap dengan dia tu, satu perkataan tu seperti ibadah setahun. Kita cakap dengan dia, menyampaikan ilmu agama yang kita belajar, yang kita sudah beramal, kita berpegang dengan akidah ahli sunnah, kita ajar ke dia satu perkataan yang kita gunakan seperti ibadah setahun. Dia faham ilmu akidah itu ilmu yang paling besar pahala. Dia pun berakidah dengan akidah sunnah, itu yang paling besar pahala. Pahala besar dia, pahala besar untuk kita. Dia pun pegang sama-sama. Kita ajar ni mati dah, kita tetap boleh pahala siapa selama mana dia pegang. Dia tahu pula akidah tu, dia ajar pula kanak dia. Berlapis-lapis pula kita boleh pahalanya. Jangan duk sayang lah. Terutama sekali ilmu akidah. Ilmu akidah kena cakap. Mana kalau ada jumpa siapa-siapa dah, kita kena waktu bik. Waktu bik bab ketentuan jahat. Waktu bik bab ikhtiar usaha. Ni bab ketentuan jahat bab ikhtiar usaha awak keluar tu. Kedudukan ikhtiar usaha ni macam mana, kita ahli sunnah wal jamaah, qadariyahnya macam mana, jabariyahnya macam mana, kita kena cakap.
Hak tuan jahat tadi kita cakap tu pegangan. Adapun kita nak cakap mulut, kita tak boleh nak sandar perkara jahat kepada Allah. Itu percakapan adab. Dia panggil. Ayat molek ke dia. Hak baik daripada Allah, hak tak baik datang dari kita sendiri. Itu adab percakapan. Pegangan, kita balik pada rukun iman yang ke-6. Untung baik, untung jahat, qada dan qadar Allah. Segala-galanya qada dan qadar Allah, baik ataupun jahat. Kita cakap benda gitu. Ni kita sapa ilmu agama. Nak sayang apa ilmu agama, kita kau sapa, kita kau kemah. Lepas tu apabila orang tanya, kita tepat hak kita dah nak pergi tu, kita belajar pula. Jadi kau kita tahu, kita boleh setakat tu je. Bila orang tanya, semula saya tak boleh nak pergi dah tu, setakat tu je. Mana kita boleh tahulah qada kita setara mana. Maknanya kalau kita ada peluang jumpa siapa kita cakap bab akidah. Ilmu, kita sapa ilmu. Saya sudah sayang ilmu akidah. Terutama sekali lah. Sekali. Sebab sekarang ni nak rajin buat ibadah, tapi ilmu pegangan tak duli. Bayangkan kalau berpegang perkara jahat, bukan datang dari qada dan qadar Allah. Akidah ni khilaf ulama ni. Kedudukan akidah ni kafir ataupun akidah yang dosa besar, semayang puasa kita tidak ada pahala walaupun tak kafir sekalipun. Ni kita rajin buat amal sunat, akidah salah. Tu kita mana? Tercakap selu-selu. Dia kadang-kadang kita dalam majlis ilmu, kita nak boleh ilmu kadang-kadang lebih mudah secara bercakap. Secara kita masuk majlis ilmu ni, kita nak turut macam mana cara orang tu mengajar tu, nak leka kita boleh panggil apa, boleh jadi masuk tu bukannya senang kok. Kadang-kadang kita dengar mula-mula tak faham dia mengajar. Kita nak masuk tu bukannya mudah. Nak masuk tu bukannya mudah. Tapi kalau kita cakap, dia tanya, kita cakap, dia tanya, ni dua hala dua hala ni mudah. Faham tak? Jadi kita ni dengar, kita lekat dah, kita pening dah. Lepas tu orang ngajar banyak mana pun kusuk dah jadinya. Sebab kita dengar dia ajar mula-mula tu, kita dah nak pergi dah. Kita pening dah dia ni mula-mula ni. Kita berasa belik dah ni. Belik baru situ dak kusuk lagi. Dia kau tarik. Benang tu jadi dah boleh nak pakai dah, dia kusuk dia bolok ngok dah. Tapi kalau kita dua hala, dia cerita, kita tak faham tu, kita tanya lalu. Dia pun cerita pula. Jadi maknanya mudah. Mudah, lebih mudah. Kita orang panggil apa? Muzakarah panggil dah. Mana bincang. Itu lebih mudah. Jadi ilmu agama tak sedut sayang lah, sama sekali ilmu akidah tu sedut sayang. Mana kita pakai ajak supaya sama-sama belajar. Kita ambuh kan dia belajar retek kan pandai dia daripada kita kan gitu. Ada tu dah. Sebab ilmu ni tak akan kurang. Ilmu agama kita kalau kita nyapa kat orang. Yang pentingnya yang kita nak nyapa tu biar kita faham molek. Jangan kita ni bolong, kita nak nyapa, akhirnya pusing takut lain. Apa pun nak royaknya. Ukur iman kita baik jahat datang daripada Allah. Mana boleh jahat? Qada Allah baik jahat pun. Tapi kenapa Allah qadakan benda jahat? Ada hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bersoal lah. Kenapa Allah qadakan perkara jahat? Soal lah. Itu ujian kepada kita. Gitu je lah. Atas Allah Ta'ala bahagian masing-masing. Tuhan nak qadakan baik, dapat balasan baik. Tuhan nak qadakan buruk kepada seseorang, dapat balasan buruk. Sebab apa? Sebab kita semua ni milik Allah. Milik mutlak Allah Ta'ala. Bila milik mutlak Allah Ta'ala, ikut Allah lah nak pergi pusing ikut mana pun. Gitu je. Kita ni milik mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan milik mutlak pulah kat mana pun sebab ke Tuhan lah. Bukan urusan kita nak mikir hak kerjaan pemilik mutlak. Kita ni bukan milik mutlak, milik sementara. Ni nak buat boleh ni. Tengok Tuhan wi ke dak. Sebab mari dia Tuhan juga. Hak ni Tuhan wi ke dak sebab bukan milik mutlak. Kita tak boleh nak pusing ikut suka kita. Kena tengok pemilik asal, milik yang sebenar-benar Allah Ta'ala. Beri guna kok mana. Tapi kalau Allah ni pemilik mutlak, mana dia nak kata kok mana pun.
Nak ubuh kat mana pun. Hak dia belaka nak jadi baik bos syurga, nak jadi jahat bos neraka. Pemilik mutlak Allah Ta'ala. Kita boleh jadi baik, alhamdulillah, sebesar-besar nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri, bukan untuk dimegahi. Ilmu ada ilmu, alhamdulillah. Boleh buat amal, ini semua taufik hidayah Allah. Kenapa kita nak megah, nak sombong dengan ilmu amal yang hakikinya la haula wala quwata illa billah. Kita disunatkan banyak tu. Tapi bukan kata saja. Biar kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ni, biar kita memahami apa yang kita kata. Jadi kita nak timbul sombong macam mana? Kita wajib mensyukuri dengan nikmat taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kedua, jangan menolak kebenaran, kerana sesuatu yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.